manakah berikut mempengaruhi dasar luar Malaysia? Okey, soalan yang sama, dasar luar yang mempengaruhi wawasan pemimpin Malaysia. So soalan yang sama daripada 2018 tapi dalam bahagian lain lah, prinsip objektif. Okey. So faktor penentuan. So 2015 dia tanya, 2018 pun ditanya. Malaysia menjalinkan hubungan diplomatik dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Hubungan tersebut membantu Malaysia dari aspek apa? Of course, confirm salah is kekuatan ketenteraan negara is definitely wrong. So bila kita menjalin hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi politik, keselamatan dan keamanan dapat dijamin. Next, dasar luar yang berkecuali, dasar berbaik-baik dengan semua negara. Apakah ketetapan Malaysia berhubung dengan dasar luar dalam pernyataan di atas? So dasar luar berkecuali, tidak campur tangan dalam hal ihwal negara lain. Next, sebarang pertikaian diselesaikan secara perundingan. Okey, mengadakan kerjasama bilateral dengan negara serantau, memberikan keutamaan terhadap kerjasama ekonomi dan kebudayaan. Okey, now there is like very answer yang dekat-dekat Okey, kerjasama bilateral, dasar luar berkecuali baik-baik dengan semua negara. So kerjasama bilateral out. Okay. So now tinggal you just see ini salah sebab tak ada nombor 1. Okay. And you know that nombor 4 adalah salah. Sebab tak ada nombor 4 dalam pilihan A dan B. Then you know that nombor 3 is also wrong. So answer is this. 1 and 2. Okay. But for me, I feel nombor 3 pun betul. Cuma nombor 3 ini lebih menjurus kepada ekonomi. Bukan dasar luar semata-mata. Okey, next. Yang manakah faktor penentu dasar luar Malaysia? Misi negara, ideologi sama, ini confirm salah. Ideologi sama salah sebab kita tanpa mengira ideologi. Tanpa mengira ideologi kita akan jalinkan hubungan. Sokongan kuasa besar also out. Okay, so misi negara dan kedudukan geostrategik ini merujuk kepada ASEAN 1 dan 4. Kepentingan nasional merupakan penentu dasar luar Malaysia. Faktor yang mempengaruhi penentuan dasar luar tersebut, keselamatan negara, security of the country. Kedudukan geostrategik negara menjadi satu faktor yang mempengaruhi dasar luar Malaysia kerana Malaysia mahu mengelakkan pergantungan kepada kuasa luar, menjamin keselamatan daripada ancaman luar, mengelakkan keadaan rantau Asia Tenggara yang bermasalah, memastikan hubungan perdagangan antarabangsa berjalan dengan lancar. Oh, saya pun baru perasan. Okay, ada silap. Okay, this one definitely wrong. Kita punya kedudukan geostrategic means we are referring to kedudukan serantau. Okay, and more towards ASEAN. Okay, so this one also out. Pergantungan kepada kuasa luar. So, mengelakkan rantau Asia Tenggara yang bermasalah. Menjamin keselamatan daripada ancaman luar. Always remember, menjamin keselamatan. This is the most important. Even though this one looks like the right answer, answer is B. Okay, next. Dasar luar aktif pada peringkat serantau dan antarabangsa. Dasar luar yang dinamik dan berkembang. Ciri dasar luar di atas dipengaruhi oleh perubahan kepimpinan negara. So kamu dah nampak dua perkara di sinilah. Satu yang kamu nampak, dasar luar negara kita bergantung kepada perubahan kepimpinan. Okey, perubahan kepimpinan, wawasan pemimpin yang baru menyandang jawatan. Okey, yang kedua adalah berkaitan dengan aspek ketenteraan. Malaysia tidak akan pilih ketenteraan sebagai penyelesaian. Yang ketiga adalah kepentingan nasional. Okey, kepentingan nasional adalah sangat penting. Dan yang keempat, faktor geostrategik. Okey, faktor geostrategik. Okey. Next.
Kaedah, rundingan bertolak ansur, cara diplomasi, orang perantaraan. Okay, one more thing I want to just emphasize here. Orang perantaraan, Malaysia pernah menjadi orang perantaraan pihak tengah di antara pergolakan di antara bangsa Moro, okay, bangsa Moro di Filipina dan satu lagi adalah kerajaan Filipina. Okay, kerajaan Filipina. Okay. Pernyataan di atas merujuk kepada kaedah yang digunakan oleh Malaysia untuk membebaskan rakyat yang ditahan di penjara di negara asing mendapatkan hak melabur eksklusif di negara berpotensi, menarik pelabur asing agar melabur secara massa. Okay, secara massa means secara besar-besaran. Menyelesaikan isu yang melibatkan pihak bertelagah. Ini jawapannya kelas. Okey, ini jawapannya. Memang ini yang saya refer lah. Okey. Yang manakah faktor yang perlu diguna pakai untuk menentukan dasar luar Malaysia? Kedudukan strategik negara, perdagangan antarabangsa negara, kerjasama dengan kuasa besar. Ini tak ada. Pakatan ketenteraan tak ada. Okey, answer is kedudukan strategik negara. Next. Apakah rasional Malaysia mengutamakan jalinan hubungan diplomatik yang erat dalam kalangan negara ASEAN? Kedudukan geopolitik, rasional. Hubungan diplomatik. Walaupun keselamatan nampak macam jawapan, but why we are focusing on ASEAN? Because we are in Asia Tenggara, because of our kedudukan geografi. Otherwise, we will not be giving priority kepada ASEAN. Okay. Malaysia melaksanakan misi kemanusiaan ke Myanmar kerana kita mahu prinsip hidup bersama. Kita mahu Myanmar juga maju dan membangun. Maju dan membangun bersama negara kita, bersama negara-negara di Asia Tenggara. Pilih pernyataan yang benar tentang faktor yang diambil kira oleh Malaysia dalam menentukan dasar luar. Penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca di Asia Tenggara, kedudukan geografi negara yang tiada masalah bencana alam, kedudukan strategik geopolitik negara ini betul. Okey, dasar luar rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini tak ada kaitan. Okey, so when you have like this okay, you use the method I told you just now lah. Okay, rule this out. Okay, rule this out. You know number 3 is correct. So number 2 and number 3. Number 2 and number 3. Of course, this one is out because the Asia Tenggara, you cannot force all the ASEAN members to use bahasa Melayu. Okay, so answer is 2 and 3 ya.